Empat pelajar lelaki yang ditahan polis dalam kes salah laku seksual ke atas pelajar perempuan tingkatan 3 di Alor Gajah Melaka sudah dibuang sekolah. Mereka juga tidak dibenarkan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM di sekolah asal. Kalau misalkan ditempatkan di pusat tahanan, kita memang ada prosedur dalam buku pengurusan pengendalian peperiksaan SPM di lembaga peperiksaan. Kita akan uruskanlah mengikut prosedur yang ada. Muhammad Azam berkata pelajar perempuan yang menjadi mangsa dalam kes itu masih berada di hospital untuk rawatan psikososial. Ia bagi membantu kesejahteraan emosi dan mental mangsa. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata setiap kes rogol atau jenayah seksual akan disiasat di bawah kanun keseksaan tanpa mengira umur pelaku. Bukan bawah 18 tahun, melaku jenayah dia boleh bebas. Ini orang jangan salah faham. Salah tetap salah, jahat tetap jahat. Hukuman tetap dikenakan. Tetapi mahkamah dia mungkin mahkamah berlainan. Datuk Seri Azalina berkata walaupun Kementerian Pendidikan mempunyai prosedur tersendiri dalam menangani isu salah laku seksual, kes itu tetap tertakluk sepenuhnya di bawah bidang kuasa Undang-Undang Jenayah. Kira-kira 6,000 pelajar sekolah di seluruh negara dikesan dijangkiti virus influenza. Beberapa sekolah mengambil langkah penutupan sementara atas nasihat Pejabat Kesihatan daerah masing-masing. Antara negeri yang paling terkesan ialah Johor yang bertindak menutup sementara sekolah terbabit bagi membendung penularan jangkitan. Katanya Kementerian Pendidikan sentiasa berhubung rapat dengan Kementerian Kesihatan bagi memantau perkembangan berkenaan kes tersebut. Walaupun ada sekolah tu pelajar dia ada influenza, tapi dia tak perlu melalui proses penutupan. Cukup sekadar pelajar itu bercuti, cutilah. Maknanya dia cuti sakit. So yang lain itu sekolah masih berjalan dengan biasa. So penutupan sekolah hanya kita lihat dari aspek nasihat yang diberikan oleh Pejabat Kesihatan daerah. Pada masa sama, semua pelajar digalakkan memakai pelitup muka bagi mengekang gejala terus menular. Mereka juga disaran mengurangkan aktiviti yang melibatkan interaksi beramai-ramai. Siling penggunaan bagi pemandu e-hailing sepenuh masa di bawah program Budi Madani RON 95 dinaikkan sekali ganda kepada 600 liter sebulan. Kementerian Keuangan MOF turut mengumumkan kelayakan Budi 95 juga diperluaskan kepada pengguna bot berdaftar di Sarawak. Dalam satu kenyataan, MOF berkata langkah terbaru itu sebahagian daripada penambahbaikan berperingkat di bawah inisiatif subsidi bersasar Kerajaan Madani. Katanya 53,900 pemandu e-hailing akan menerima manfaat daripada penambahbaikan tersebut bagi membantu mengurangkan tekanan kos operasi. Manakala lebih 1,400 pengguna bot persendirian berdaftar di Sarawak layak menerima RON 95 bersubsidi. Seramai 11,400 pemegang lesen memandu baru dan diperbaharui juga layak menerima bantuan di bawah inisiatif ini. Secara keseluruhannya, lebih 16 juta rakyat Malaysia kini menerima manfaat di bawah Budi 95. Malaysia kini diiktiraf sebagai hub kewangan Islam yang stabil dan beretika. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia hasil inovasi selama beberapa dekad termasuk kejayaan membangunkan pasaran sukuk global, sektor takaful serta penerapan teknologi digital dalam zakat dan wakaf. Menurut Datuk Seri Anwar, dalam pertemuannya bersama pelabur dari Timur Tengah, ASEAN, Eropah dan wilayah lain, dunia kini sedang mencari sistem keuangan yang bukan sahaja menjana keuntungan tetapi turut membawa tujuan dan makna. Katanya, Malaysia kini telah menerajui pasaran sukuk global dan kini memimpin dalam penerbitan sukuk hijau serta sukuk berkaitan kemampanan. We develop a strong competitive takaful sector. We embrace fintech and digital platform for zakat and wakaf, linking tradition with modern technology. And it is again precisely for this reason that Malaysia is consistently recognized as a trusted global hub where investors can find stability, clarity and opportunity underpinned again by ethical foundations.
Beliau menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Forum Keuangan Islam Global 2025 di Ibu Negara petang tadi. Mengulas lanjut, katanya tadbir urus yang baik perlu menjadi asas utama dalam memperkukuh sistem keuangan Islam yang berpaksikan maqasid syariah. Dalam memperkenalkan instrumen keuangan, jelasnya soal daya saing dan keuntungan tidak boleh mengabaikan kepentingan nilai, keadilan dan tadbir urus yang baik. Katanya pendekatan tersebut penting agar sektor keuangan Islam terus kekal relevan dan berperanan dalam menyumbang kepada pembangunan menyeluruh. Pelaburan RM600 juta bagi pemuliharaan warisan di Kuala Lumpur bukan sahaja merangkumi kerja-kerja pemulihan Karkosa Srینegara tetapi turut membabitkan 6 blok bangunan dalam kompleks bangunan Sultan Abdul Samad. Pengarah Urusan Khazanah Nasional Berhad, Datuk Amirul Faisal Wan Zahir berkata, pelaburan itu sebahagian inisiatif di bawah ikhtiar Warisan KL. Dalam satu kenyataan jelasnya, menerusi inisiatif itu, warisan ibu kota akan terus digiatkan semula dan mentakrifkan semula peranannya sebagai hub budaya dan ekonomi. Ia juga akan menghubungkan sejarah Malaysia dengan masa depan yang kreatif dan progresif. Tambahnya, Khazanah kekal teguh dalam komitmen untuk terus bekerjasama dengan kerajaan dan rakan strategik bagi menterjemahkan keutamaan negara kepada kemajuan sebenar buat rakyat Malaysia. Dalam pembentangan Belanjawan 2026 Jumaat lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Khazanah melabur RM600 juta untuk kerja-kerja membaik pulih bangunan bersejarah Karkosa Srینegara. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata hampir 4 dekad lalu kerajaan telah merundingkan pemulangan Karkosa Srینegara daripada pihak British, yakni sebuah bangunan bersejarah yang melambangkan maruah dan kedaulatan bangsa. Seorang lelaki ditahan selepas mengamuk dengan membawa pisau. Kejadian berlaku jam 6 petang semalam di Taman Jasa Ijuk, Kuala Selangor. Ketua Polis Daerah Kuala Selangor, Superintendent Azharuddin Tajuddin berkata, polis terpaksa melepaskan timbakan amaran selepas suspek bertindak agresif. Terdahulu, suspek cuba menyerang orang awam. Tiada kecederaan dilaporkan. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Sindiket mengedar ganja yang aktif sekitar Selangor sejak 2 bulan lalu tumpas. Dalam serbuan bermula 3 Oktober lalu, lebih 170 kg ganja bernilai RM5.9 juta dirampas. 7 individu termasuk dalang utama berusia 25 hingga 41 tahun ditahan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan berkata serbuan dilakukan antara 3 dan 5 Oktober lalu di beberapa lokasi sekitar Lembah Kelang. Modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah di kawasan Lembah Kelang sebagai stor penyimpanan dadah sebelum diedarkan ke pasaran tempatan dan luar negara. 4 suspek mempunyai rekod lampau termasuk seorang dengan 18 kes jenayah dan dadah. Ujian air kencing semua suspek negatif. 2 kenderaan turut disita. Semua direman antara 4 hingga 19 Oktober. Mahkamah Coroner dimaklumkan Allahyarham Zahra Khairina Mahathir adalah seorang yang baik dan gemar berkongsi makanan. Perkara itu diberitahu saksi ke-20 di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan pada prosiding inkuest kematian Zahra Khairina yang memasuki hari ke-21. Menurut saksi kanak-kanak terbabit, Allahyarham Zahra Khairina adalah seorang yang gemar menyapa dan memberi salam selain suka berkawan dengan pelajar senior. Saksi berkenaan sebelum itu mengaku mengetahui mengenai Allahyarham Zahra Khairina dipanggil senior. Ia berhubung kes kehilangan kad bank kawan arwah dan rencana jalur gemilang ketua bilik. Prosiding dijalankan secara tertutup dan identiti saksi dilindungi selari Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001. Allahyarham Zahra Khairina 13 tahun ditemukan tidak sedarkan diri di longkang berhampiran asrama sekolahnya di Papar pada jam 4 pagi 16 Julai lalu. Pelajar tingkatan 1 itu disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu keesokan harinya.